Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak review kereta ni, Toyota Fortuner Facelift 2021. Tapi macam biasalah, walaupun korang boring nak dengar kan, tolonglah pada yang belum subscribe tu, subscribe dulu, tekan loceng, tekan like. Nak tengok? Pada awal tahun 2000, Toyota dah decide untuk pasaran Asia ni dia kena ada satu produk yang memang sesuai dekat area sini. So dia launch projek yang dia namakan IMV, Innovative Multi-Purpose Vehicle. Dalam projek IMV ni ada 3 model berbeza yang akan dibina, iaitu yang ini Fortuner, yang itu Innova dan juga Hilux. So first produk IMV ni dia keluar 2004 sampai 2015 macam tu. Okey, pada 2015 hujung dia keluar yang second generation pula. Okey, sama juga dia IMV dia keluar 3 produk yang sama. Satu SUV 7 seater, satu MPV 7 seater, satu lagi pickup truck Toyota Hilux. Walaupun kami dah buat beratus-ratus video dan dah review berbagai jenis model facelift, tapi masih ramai bangsa mekanika yang ada yang tanya lagi, facelift tu sebenarnya apa bang? Okey, facelift ni dia macam perubahan minor pada model semasa. Dia belum gantikan model tu sepenuhnya. Okey, sebab apa dia buat facelift? Sebab nak memastikan model-model tu kekal relevan dan kekal kompetitif dalam pasaran. So, model ini dia dah keluar pada 2016. Jadi 4 tahun selepas itu, ialah kalau kita tengok kereta yang sama, dia jadi tak kompetitif lah sebab pengeluar lain dah keluar model lain kan. Jadi Toyota pun sama, dia buat facelift. Tapi yang ini saya boleh katakan walaupun dia facelift, perubahan dia sangat banyak. Kalau kita tengok dekat bahagian depan dia, bumper ni totally dah design lain. Dia punya radiator grill tu dia dah buat 2 split, dekat bumper separuh, dekat sini separuh. Okey, apa lagi yang baru? Dia punya lampu. Saya baru perasan tadi, nasib baik budak-budak ni tunjuk. Ada lampu dekat bawah ni, mungkin ini DRL dia, ini fog light dia dan headlight dia didatangkan dengan quad LED, 4 biji LED. Ada lagi benda yang saya nak tunjuk. Yang ini. Benda tutup ni nama dia logo. Memanglah logo, tapi sebab kalau dia tutup macam ni, kalau kita nampak kereta-kereta yang ada tutup macam ni, biasanya sinilah terletaknya sensor untuk ADAS, Advanced Driving Assist. Kalau Toyota dia panggil Toyota Safety Sense. Yang itu kita cerita sekejap lagi. Fortuner ni dia tak sama macam SUV lain dalam pasaran sebab dia dibuat atas platform leather frame. Sebab tu kalau kita tengok dia lebih kepada rupa off-road 4x4 berbanding dengan on-road SUV yang biasa kita tengok dalam pasaran lah. Nak tahu perbezaan dia kat mana? Okey, kebiasaannya dia tinggi. Yang ini, yang model facelift ni dia datang dengan rim baru. Design ni design baru, tapi kalau korang perasan hub dia ada 6 lubang. Kebanyakan SUV biasa memang ada 5 lubang je. Kalau biasanya untuk off-road atau 4x4 SUV memang dia datang dengan 6 lubang. Tapi yang ini rim design baru. Apa lagi yang baru model facelift ni? Dia punya cladding untuk arch ni, dia punya design yang ni cantik sikit sebab dia kembang sikit sebenarnya. Dia terkeluar sikit. Kemudian, okey, dia sambung dekat bahagian running board. Yang ni saya tak sure sama ada dia baru atau lama, tapi untuk SUV macam ni biasa ketinggian dia lebih tinggi daripada SUV biasa, sebab tu dia perlukan running board macam ni. Yang ini juga adalah model 2.8 diesel dan dia didatangkan dengan 2 tone color. Bawah color body, bumbung dia color hitam. Nama model ni apa ya? VRZ. Marah pula orang sebut Z. Generasi kedua Fortuner ni sebenarnya bahagian belakang dia tu dah memang cantik, memang sporty. Yang dulu dia memang dia dah pakai LED tapi dia pakai jenis sebiji tu. Okey, sekarang dia dah pakai yang lining macam ni. Kalau kita perasan design-design kereta daripada Jerman, daripada Europe, kebanyakan LED dia orang memang dah design macam ni. Untuk model facelift ni juga, trim untuk tengah ni dia dah gelapkan. So tulisan Fortuner tu tidak lagi chrome. Apa lagi yang baru? Bumper dia. Kalau kita tengok, dia bumper ni memang design baru
Terus bumper yang lama tu saya rasa kurang sikit lah. Yang ini memang lebih nampak sporty dengan reflektor kat sebelah sini. Dan kereta ni supplier pula dah. Dia punya spare tyre dekat bahagian bawah. Sama macam Alza. Fortuner ni memang dah didatangkan dengan ini, electric tailgate. Okay. Tak adalah penat-penat nak angkat kan. So, itulah dia ruangan boot dia. Macam biasalah kalau SUV 7-seater ni, dia tidaklah banyak sangat boot space dia, tapi cukup lah untuk bawa keluarga jalan-jalan. Tapi kalau tak cukup lagi, seat dia boleh lipat. Batman. Abang Batman. So, seat dia boleh lipat. So, dia boleh turun sana. Okey, dan naik ke atas bang. Okey, so ada tempat lock dia lah. Okey, itu kita boleh dapat satu space dekat belah sana. Kalau kata tak cukup lagi, yang sebelah ni dia boleh flat macam tu je. Okey, kita tunjuk abang. Dia boleh flat saja. Tunjuk sikit. Okey, so boleh dapat. Yang ni pun dia boleh naik atas jugalah. So pilihan lah kalau kita nak flat macam ni ataupun lipat kat sana. Cumanya dia tak terus terbenam dalam macam tu lah. Tapi still banyak space ni, jangan bimbang. Bahagian dalaman untuk model facelift ni sebenarnya dia tak banyak lah dia punya perubahan yang dibuat kan. Cumanya tengok dia punya finishing. Nampak tak dekat panel pintu ni dia buat macam colour merah, maroon sikit. Sama juga dekat seat dia ada buat line macam ni. Ia mengingatkan saya pada Toyota Harrier Premium Advance yang spek Jepun tu. Lagi satu, seat ni depan driver dan juga passenger dia electric adjust. Dua-dua pun adjust pakai elektrik. Dari segi function, okey. Kalau dekat sebelah kanan ni, kita boleh nampak dia ada switch PVM, iaitu switch untuk kamera 360. Kemudian ada switch, auto tailgate dekat belakang. Dia punya kick sensor tu pun boleh off dekat sini. Meter motor ni, dia meter yang didesign macam Optitron lah. Dekat bahagian tengah tu ada multi info display. Okey, apa lagi nak cerita ni? Dia punya player. Dia punya player ni, kalau tak silap saya, mungkin 9 inci. Dia boleh sambung dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay. Dia punya aircon fully auto dan kereta ni juga dia ada aircon dekat belakang yang individual boleh adjust. Apa lagi? Tempat letak barang. Macam mana nak buka? Boleh buka sini. Buka sini, glove box atas. Yang sini ada glove box bawah. Tempat letak barang lagi. Dia ada cup holder dekat belah sini yang boleh buka tutup. Finishing dia pun agak cantik lah. Dia punya hitam macam ni kan, tapi bukan piano black ni, dia panggil apa tak tahu ni. Kemudian dia punya driving mode, dia ada pilihan dekat sini sama ada eco ataupun normal ataupun sport. Lepas tu sebabkan ini bukanlah SUV yang biasa untuk on road, dia lebih kepada fokus off road dan 4x4. Jadi untuk pindahkan dia punya pacuan, dia punya selection dia dekat sini lah. H2, high 2 ataupun H4, high 4 ataupun low 4, bergantung kepada keperluan kita nak pakai yang mana lah. Itulah dia. Dalam dia ni memang walaupun design dia tak banyak berubah, tapi saya rasa dia antara design Toyota yang saya suka. Aku sukalah kereta ni, Pa. Ini adalah kedudukan second row dekat Fortuner. Just nice. Sebab saya dah adjustkan kerusi ni, kedudukan saya memandu dengan steering saya memandu. Masih ada ruang dekat sini. Banyak lagi sebenarnya. Sebab saya 178cm. Okey. Dia punya seat belakang ni, dia ada poket untuk kanan dan juga kiri. Dekat sini dia ada charger. Kita boleh charge dekat sini. Ada bekal letak barang. Mungkin kita lepas charge tu boleh letak handphone dekat situ kot. Mungkin lah. Lepas tu aircon. Ini yang best. Aircon dia diletak betul-betul menghadap dekat penumpang belakang. Satu kat sini dan satu dekat sini. Dia punya controller dekat sini. Untuk kereta-kereta macam ni, SUV 7-seater ni, kebanyakannya memang kita akan bawa family lah. Kita just bukan untuk kerja semata-mata. Yang model ni, dia datangkan dengan monitor belakang. Rare dah. Jarang dah SUV ada monitor belakang macam ni. Okey. So, kita tengok third row. Third row. Selesa ke tidak ni?
Untuk akses ke bahagian belakang tu, kita kena lipat seat ni, kemudian dia boleh tumble ke depan. Ruang dia tu memang besar lah untuk masuk. Tapi untuk membenarkan orang duduk kat bahagian belakang, kita kenalah compromise dekat second row ni. Saya adjust sikit, bagi lutut saya ngam-ngam supaya Abang Beras boleh duduk belakang. Sebenarnya, dia tidaklah selesa sangat. Untuk orang dewasa, saya rasa untuk perjalanan bawah 30 minit boleh aku abang. Dia punya space pun dah sangat limited. Tengok dia punya kepala, dah sampai situ sebab dia sama tinggi dengan saya, 178 cm. Tapi walaupun kereta ni dia agak sempit dekat belakang, tetapi dia bagi aircon belakang bang. Ada lubang aircon dekat belakang kan. Sebab apa kereta ni nampak sempit dekat belakang? Sebab platform. Sebab kereta ni macam saya cakap tadi, dia pakai leather frame. Leather frame ni dia ada chassis lagi dekat bawah dia, menjadikan lantai dia tinggi. So dia tak boleh buat lah macam SUV biasa. But still boleh accommodate, jangan bimbang. So, ini adalah enjin untuk varian VRZ 2.8 liter turbo diesel. Power dia 201 horsepower dan torque dia saya rasa paling tinggi di kalangan SUV kategori ni. 500 Nm torque. Okey, tentang pembahagian varian. Untuk Semenanjung Malaysia dia ada dua pilihan, sama ada 2.8 yang ini ataupun 2.7. Lupa. Pilihan lain ialah 2.7 liter petrol, spek dia nama SRZ. Tapi yang ini ada pelik sikit sebab untuk Sabah dan Sarawak dia ada 3 pilihan. Dia bagi petrol 2.7 ataupun diesel dia ada 2 pilihan, 2.4 dengan yang ini 2.8. Tapi kat Semenanjung diesel ada satu pilihan saja, 2.8. 500 Nm. Wow. Lepas tu dia gandingkan dengan dia punya transmission lah, 6 kelajuan automatik. Oh, lupa pula nak cerita pasal Toyota Safety Sense tadi. Yang ini dia datangkan dengan TSS level 1, yang mana dia punya adaptive cruise control tu hanya aktif selepas kelajuan 30 km sejam. Lepas tu dia standard lah, dia datang dengan apa, emergency braking apa semua kan. Okey, berapa harga dia? Untuk model ini 203,000 dan pilihan untuk model petrol murah jauh, 172,000 je harga dia. Tapi Toyota ni, apa juga model yang dijual sekarang, memang dia bagi waranti 5 tahun unlimited mileage. Apa nak cerita tadi? Sekejap, fikir dulu. Jadi SUV ni sesuai untuk siapa? Sesuai untuk sesiapa saja yang berkeluarga dan ada duit lah. Okay, banyak orang dia memilih kereta ni kadang-kadang dia tengok spek, oh canggih tak canggih, apa features yang ada kan. Tapi kebanyakan pembeli Toyota ni dia sebenarnya dia bukan peduli sangat pasal spek ni. Dia fikir kereta tu adalah Toyota. Ya, kereta yang sangat tahan lasak kan. Okey, kalau kan katalah berlakulah perang dunia ketiga, keempat, ke-8 kan, ketika semua lipas-lipas semua mati, pesona lipas semua jahanam, tapi kereta-kereta Toyota Fortuner, Innova dan juga Hilux masih bergerak di atas jalan raya. Jangan lupa tekan like, subscribe, loceng, komen